Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini, malam lah sana kan? Sini masih petang. Okey, pada malam tuan-tuan, pada petang saya, kita dapat bersama-sama untuk sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin. Dan insya-Allah hari ini kita pada kuliah yang lepas, saya ingat kita dah masuk dah bab yang baru, itu bab taubat. Jadi kita masuk kepada hadis yang ke-15, iaitu hadis yang ketiga dalam bab taubat ini. Kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irih wa qad adallahu fi ardin falah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, lallahu ashaddu faraha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد يئس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini hadis ke-15 yang Imam Nawawi masukkan di dalam kitab Riyadhus Salihin ini, dalam bab taubat ni. Jadi maksud dia daripada Abi Hamzah, Anas ibn Malik al-Ansari. Anas bin Malik di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan Nabi. Yang mana Anas bin Malik ni dikenali sebagai khadam Nabi. Anas ni membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan pakaian Nabi, menguruskan minuman Nabi dan seumpamanya. Jadi Anas ni waktu Nabi sampai ke Madinah, Anas berumur sekitar 10 tahun. Mak dia bernama Ummu Sulaim. Mak dia bernama Ummu Sulaim, yang mana Ummu Sulaim ni merupakan isteri kepada Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ni adalah seorang pemuda yang tak suka dengan tindakan isteri dia ketika mana isteri dia masuk Islam. So Ummu Sulaim ni terima Islam. So bila dia masuk Islam saja, suami dia tak puas hati, suami dia lari pergi ke Syam. Jadi tinggallah Ummu Sulaim ni bersama dengan anak je. Anas ni jadi macam anak yatim jugalah. So bila Nabi sampai ke Madinah, Ummu Sulaim ni bawa Anas ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu dekat Nabi, ni anak aku Anas, dia jadi khadam kau. Kenapa Ummu Sulaim nakkan Anas ni menjadi khadam Nabi? Kerana Ummu Sulaim ni nak supaya Anas ni boleh belajar banyak hadis. Boleh belajar banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan keistimewaan untuk Anas. Sebab tu Anas ni dia banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW kerana dia memang rapat dengan Nabi SAW. Sehingga ada satu riwayat menunjukkan dia disimpan lagi cawan dia yang dia hidangkan Nabi air radhiyallahu anhu. Dan Anas ni merupakan di antara sahabat yang lewat juga meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijrah. Pada tahun 93 Hijrah. Umur Anas pada ketika itu lebih kurang dalam 100 tahun lah. 100 tahun. Baik. 103 tahun begitulah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Anas ni dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang daripada kamu yang menjumpai untanya sedangkan untanya tu pernah hilang di satu tanah lapang. Ini mungkin ada yang tak pernah faham apa maksudnya. Allah lebih gembira daripada kegembiraan salah seorang daripada kamu yang mana dia ni jumpa dia punya unta yang hilang di tengah-tengah padang pasir. Apa maksudnya? So sebab tu Imam Nawawi faham, kita kalau baca hadis ni, kita mungkin akan bertanya dan kita panggil tidak begitu memahami maksud hadis ni. So Imam Nawawi faham mungkin benda tu. So Imam Nawawi bawakan satu lagi riwayat yang lebih ringkas. Yang lebih terperinci. Yang dibawa yang sekarang ni kita baca ni ringkas. So dia bawa yang lebih terperinci kepada kita untuk kita lebih faham maknanya. Kerana kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut satu perkataan ataupun Nabi sebut satu ayat, perawi-perawi yang dengar ni mereka akan sahabat-sahabat yang dengar ni mereka akan riwayat dengan makna sebahagiannya. Yang mana sebahagian yang riwayat dengan makna tu mungkin akan meringkaskan. Dia faham, tetapi bila kita baca mungkin kita agak sikit kurang faham. Jadi kita terpaksa mencari riwayat-riwayat hadis yang pelbagai untuk hadis yang sama. So kita tengok dalam Bukhari, tengok dalam Muslim, tengok dalam Abu Daud, tengok dalam Tirmizi dan seumpamanya, baru kita baru kita boleh dapat riwayat keseluruhan untuk hadis yang sama, baru kita akan dapat tahu. Okey. Dalam riwayat Muslim kata Imam Nawawi disebutkan Nabi SAW bersabda, "Lallahu ashaddu faraha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya dari ketika mana hamba tu bertaubat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang daripada kamu yang asalnya dia ni di atas unta dia di tengah-tengah padang pasir. So Nabi cerita dalam hadis ni tentang satu keadaan di mana manusia ni dia bawa unta dia tengah-tengah padang pasir. Kita semua tahulah padang pasir ni dia kering kontang, dia tak ada apa-apa makanan, tak ada apa-apa air, susah nak dapat air. Melainkan dekat oasis, dan kita pun tak tahu oasis kat mana. Tambah-tambah zaman tu di mana kita tak ada GPS, tak ada apa petunjuk, melainkan hanya petunjuk bintang di malam hari. So padang pasir ni tempat yang bahaya, tempat yang tidak ada makanan, tempat yang mana tidak ada air pun susah nak dapat, melainkan hanya bekalan. Dia ni bermusafir di tengah-tengah padang pasir atas unta dia, yang mana unta dia tu asalnya dia kata fanfalatat minhu. Dia ada atas unta dia, lepas tu unta dia lari. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Yang mana di atas unta yang lari itu ada makanan dia, ada minuman dia. Dia bawa bekalan. Dia bawa bekalan untuk dia makan dan minum sepanjang perjalanan di tengah-tengah padang pasir itu. Tiba-tiba unta yang bawa makanan dan minuman dia tu lari jauh. Lari bawa makanan dia, lari bawa minuman dia. Tengah-tengah padang pasir kering kontang, panas, kita memerlukan air yang banyak untuk badan supaya badan tak dehydration. Jadi bila mana air tu hilang, bila mana makanan tu hilang, apa lagi yang nak ditunggu oleh seorang hamba? Hanya doa kepada Allah untuk dikembalikan semula unta tu, yang mana peluang pun sangat-sangat sukar ataupun sangat-sangat tipis. Fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian dia pun bila cari unta tengah-tengah padang pasir ni, dia pun akhirnya putus asa. Fa ata syajarah. Dia pun pergilah ke pokok. Pergi bawah pokok, fattaja'a fi dhilliha, baring mengiring di bawah pokok tu. Baring mengiring di bawah teduhan pokok. Kenapa? Mungkin kerana dia penat, mungkin juga dia berteduh di bawah pokok tu untuk mengurangkan hilangnya air di badan dia. Sebab padang pasir ni tuan-tuan dan puan-puan memang panas sungguh, memang kering kontang, tak ada apa. Wa qad aisa min rahilati. Dia baring tu dalam keadaan dia dah putus asa dah. Dia dah putus asa dah daripada
daripada mencari ataupun daripada menjumpai unta dia. Kemudian Nabi kata, fa bainama huwa kadzalik, ketika mana dia berada dalam keadaan itu, iz huwa biha qa'imatan indah, tiba-tiba unta tu betul-betul berdiri sebelah dia. Betul-betul dia baring di bawah bayangan pokok tu dalam keadaan menunggu mati lah orang kata, dalam keadaan dah putus asa dah, putus harap lah orang kata. Tiba-tiba unta tu ada sebelah dia. Fa akhadha bi khitamiha, dan dia pun ambil tali unta tu. Dia ambil tali unta tu sambil dia berkata kerana terlalu gembira, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Wahai Tuhan, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Nabi kata akhda'a min syiddatil farah, dia tersilap cakap kerana dia terlalu gembira. Sepatutnya nak cakap wahai Tuhan, engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Tapi dia gembira sangat sampai tersalah sebut. Dia kata wahai Tuhan, engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni memberikan kita satu pengajaran penting tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Allah ni di dalam Al-Quran dan hadis mempunyai sifat yang tertentu. Ada waktu Allah Taala murka, ada waktu Allah Taala suka, ada waktu Allah Taala redha, ada waktu Allah Taala benci, ada waktu Allah Subhanahu wa taala inginkan memberi azab kepada kaum dia. Dalam hadis ni Nabi kata Allah ini lebih gembira daripada kegembiraan orang yang hilang unta lepas tu jumpa balik. Hilang unta macam nak mati dah, tiba-tiba boleh hidup balik. Usah kata hilang unta tengah-tengah padang pasir lah tuan-tuan. Kita ni katalah kalau ada orang di kalangan kita ni yang terkena COVID lah kita katakan. COVID ni kita tahulah dia punya it's very contagious disease. Wabak pandemik yang sangat-sangat kuat, dia punya kadar yang sangat laju, dia punya kadar kadar jangkitan dia. Jadi kalau COVID ni sebenarnya dia punya peratus kematian dia tak banyak, terutama di Malaysia ramai yang sembuh daripada yang mati. Jadi kalaulah kena COVID ni pun kita susah hati dah. Orang kena COVID tu kira macam nak mati dah. Tiba-tiba dapat kesembuhan tu dia rasa macam dia dapat nyawa semula. Apatah lagi orang yang memang duduk padang pasir, hilang makanan dan minuman yang mana peratusan mati tu kita kata lebih daripada 80%. Kalau tak jumpa makanan dan minuman lagi. Kita pun tak tahu di mana nak cari air, kita pun tak tahu di mana nak cari makanan sebab padang pasir kering kontang, tak ada apa. Jadi bila mana Allah Ta'ala bagi kat dia peluang dan ruang untuk dia hidup semula, jumpa balik unta yang hilang tu, alangkah gembiranya dia. Allah kata Nabi lebih gembira daripada perasaan orang yang gembira tu. Bila mana hamba dia bertaubat kepada dia. Jadi Allah bersifatkan dengan sifat gembira. Habis tu, gembira macam mana Ustaz? Wallahu a'lam, gembira yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan membagaimanakan. Jangan membagaimanakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Jangan bagaimanakan Allah ni macam mana tidak. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah cerita dalam Quran, seperti mana yang Nabi cerita di dalam hadis tentang ciri Allah, tentang sifat Allah, kita menerimanya sambil kita katakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini memberikan kita satu lagi pengajaran yang penting, iaitu orang yang tersilap cakap tidak diberikan dosa. Dia ni tersilap, patut perkataan ni kalau katalah disebutkan oleh orang yang sedar tentang implikasi ucapan ni, sudah pastinya perkataan ini adalah perkataan yang kufur. Jadi kalau katalah satu orang dia sedar, bukan kerana dia silap disebut wahai Tuhan, Engkaulah hamba-Ku, aku Tuhan kamu. Siapa yang menyebut perkataan ni secara sengaja, maka kufur, kafir. Tetapi jika orang ni menyebut dalam keadaan dia tersilap, maka dia tidak dianggap kafir, tetapi dimaafkan kerana itu bukan tujuan dia nak menyebut perkataan tu. Maksud dia lain, dia tersebut benda lain. Ni dalam agama kita panggil dia apa? Kita panggil dalam agama sabqul lisan. Sabqul lisan ni maksudnya lidah yang terlepas ataupun terlepas cakap. Kadang-kadang kita nak cakap satu benda, dalam kepala kita duk fikir benda lain, kita duk sebut benda lain. Benda ni pernah berlaku dalam hidup saya pun.
Kadang-kadang saya nak sebut benda lain, tersebut benda lain. Saya nak sebut Nabi Nuh, tersebut Nabi Idris. Saya nak sebut Abu Qatadah, tersebut Abu Darda. Nak sebut Abu Darda, tersebut Abu Qatadah. Sedangkan kita duk fikir Abu Darda, kita tersebut Abu Qatadah. Sehingga orang bagi tahu kita, baru kita perasan. Dia kata, Ustaz sebut apa tadi? Kan? Ustaz sebut apa tadi? Salah sebut. Dia kata, betul lah saya sebut ni. Bila tengok balik rakaman, dan baru kita tahu. Oh, rupanya tersilap. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini di antara faedah yang boleh diambil daripada hadis ni. Dan yang ketiga, faedah yang ketiga yang boleh kita ambil daripada hadis ni, selain daripada Allah sukakan kepada hamba-Nya yang bertaubat, kemudian galakan untuk bertaubat, kemudian tidak berdosa kalau kita tersilap sebut suatu perkara. Dan satu lagi, kita ni sebagai orang yang mengajar, apa saja pengajaran lah, terutamanya mengajar agama. Macam saya ni, mengajar orang agama umpamanya. Bila saya mengajar agama, bila saya nak mengajar sesuatu benda kepada masyarakat, saya selain daripada saya mengajar direct, kalau boleh saya gunakan perumpamaan, gunakanlah perumpamaan. Kerana Nabi SAW juga menggunakan perumpamaan untuk memberikan ataupun memudahkan orang faham. Memudahkan orang faham sesuatu perkara. Kerana kadang-kadang maklumat-maklumat yang kita nak bagi kat orang ni mungkin kita faham. Tapi orang tak begitu faham. Kita faham. Tapi bila kita cerita kat orang, orang tak faham. Jadi kebanyakan orang yang mengajar agama ni, dia kadang dia fikir pasal diri dia je. Dia faham. Bila dia cakap tu, dia ingat orang faham macam dia. Tapi sebenarnya orang tak faham. Jadi dia kena hurai lebih sikit supaya orang faham. Nabi SAW menghuraikan kepada sahabat. Ada kalanya Nabi melukis. Ada kalanya Nabi bertanya soalan. Ada kalanya Nabi bagi teka-teki. Ada kalanya orang tanya kat Nabi, Nabi jawab. Ada kalanya Nabi bercerita. Seperti mana hadis yang kita baca yang lepas-lepas. Ada kalanya Nabi memberikan perumpamaan. Nabi compare. Nabi banding. Nabi memberikan kesimpulan. Contoh macam hadis. Kita akan tengok Tuhan di hari kiamat. Nabi kata, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal badr wa la tudammuna fi ru'yatihi. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, sesungguhnya benar-benar kamu akan dapat melihat Tuhan kamu dari kiamat. Jadi Nabi nak beri perumpamaan. Mungkin orang tak faham, macam mana nak tengok Tuhan? Tuhan bukan ada tempat. Kalau tengok Tuhan, maksudnya Tuhan mengambil ruang. Kan? Orang tak dapat fikir. Nabi kata kamu akan dapat tengok. Macam mana kamu jangan fikir? Dapat tengok. Habis tu kalau semua bakat tengok, berebut-rebut lah kita. Nabi kata seperti mana kamu tengok bulan purnama. Pada malam bulan purnama, malam bulan mengambang ni kamu tengok bulan. Kamu berebut nak tengok bulan? Kamu tak berebut tengok bulan. Semua orang dapat tengok. Orang Melbourne dapat tengok bulan yang sama. Orang Malaysia pun malam geram boleh tengok bulan yang sama. Tak ada berebut. Tak ada kata saya nak tengok bulan malam ni, yang lain semua jangan tengok. Kalau hampa semua tengok, saya tak dapat tengok. No, tak ada orang buat perangai gila macam tu. Tak ada orang buat perangai yang tak cerdik macam tu. Semua pakat dapat tengok kerana kedudukan bulan yang sangat tinggi. Semua orang tak berebut. Awak ada mata, awak boleh tengok. Saya punya mata, saya boleh tengok. Maka Nabi kata, macam mana kamu tengok bulan pada malam bulan purnama jelas dan tidak berebut, begitu jugalah kamu melihat Allah Azza wa Jal. Bukan nak samakan Allah dengan makhluk tu. Bukan nak samakan Allah dengan bulan. Nak samakan macam mana kita nampak jelas bulan tanpa berebut, begitu juga kita nampak jelas Allah Ta'ala tanpa kita berebut. Semua pakat dapat tengok. Macam mana tengok tu, tak tahu. Wallahu a'lam. Tunggu dalam syurga nanti, Allah Ta'ala akan bagi nikmat yang terbesar tu kepada orang yang beriman, orang yang masuk ke dalam syurga Allah nanti, insya-Allah. So, Nabi memberikan perumpamaan yang banyak. Nabi memberikan perumpamaan yang banyak kepada para sahabat. Jadi pendakwah pun dalam mengajar agama ni, dalam menyampaikan maklumat, kalau boleh memberikan perumpamaan, berikan perumpamaan supaya orang mudah faham. Kerana maklumat yang mereka baru nak terima tu maklumat yang baru. Maklumat yang kita gunakan sebagai perbandingan tu maklumat yang lama yang mereka dah faham. So kita gunakan benda yang mereka faham untuk kait dengan mereka, dengan benda yang mereka baru nak faham. Baru nak faham. Baik. Kita tengok pada hadis yang berikutnya, hadis nombor 16. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail
liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ni nama dia Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais merupakan sahabat Nabi yang berasal daripada Yaman. Datang ke Madinah, naik kapal bersama dengan kaum dia pada tahun ke-7 Hijrah. Dan mana dia merupakan daripada kabilah Al-Asy'ari. Yang mana Al-Asy'ari ni merupakan golongan yang Nabi SAW puji mereka. Nabi puji golongan Asy'ari ni, yang mana kerana sifat mereka suka membantu sesama mereka. Bila makanan tak cukup, dia orang akan himpun makanan masing-masing, makan sama-sama. Sebab tu Nabi kata rahimallahul asy'ariyin. Ana minhum wa hum minni wa ana minhum. Moga Allah merahmati golongan Asy'ari, mereka daripada aku dan aku ni daripada mereka. Maksud Nabi suka perbuatan bantu membantu, kongsi makanan. Nabi suka dengan perbuatan benda ni, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi kata, Abu Musa kata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam supaya orang yang berdosa pada waktu siang dapat bertaubat. Dan Allah membuka tangannya pada waktu siang supaya orang yang melakukan dosa pada waktu malam dapat bertaubat. Sehinggalah matahari terbit daripada barat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi kata Allah ada tangan, Allah ada tangan. Macam mana tangan tu tak tahu. Jangan dibayangkan, jangan dibagaimanakan, tak sama dengan makhluk. Jadi hadis ni sebenarnya Nabi nak bagi tahu kat kita tentang bagaimana Allah Azza wa Jal sangat-sangat bersedia dan sangat-sangat menunggu orang yang berdosa untuk bertaubat. Maksud Allah Ta'ala ni sangat-sangat suka hamba dia yang bertaubat. Setiap masa Allah Ta'ala akan menerima taubat hamba yang berdosa. Setiap masa Allah Ta'ala akan menerima taubat hamba. Tambah pula bila masuk bulan Ramadan ni. Sebab itu Nabi kata walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam Ramadan ni Allah akan membebaskan orang-orang daripada neraka wa dzalika fi kulli lailah. Yang mana pembebasan daripada api neraka tu berlaku pada setiap malam bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita, sesungguhnya Allah sangat-sangat suka menerima taubat orang yang berdosa. Kerana orang yang berdosa ni ciri-ciri manusia yang bukan Nabi. Nabi maksum lah. Tapi kita tak maksum. Kita buat dosa. Dosa besar, ada dosa kecil. Kadang-kadang kita tak buat dosa besar, kita buat dosa kecil. Jadi bila buat dosa kecil ni, Allah Ta'ala sangat-sangat suka kalau hamba dia bertaubat. Kalau dosa besar pun sama, Allah Ta'ala suka hamba dia yang bertaubat. Jadi kita bertaubat. Kalau kita buat dosa pada waktu malam, kita taubat esok pagi. Kalau kita buat dosa pada waktu siang, jangan tunggu esok malam taubat dah. Dan hadis ni memberikan isyarat kepada dia, hadis ni memberi isyarat kepada kita bahawasanya Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala mengarahkan kita ni untuk melakukan taubat sesegera mungkin. Jadi kalau kita buat dosa pada waktu siang, tak payah tunggu esok lah. Malam boleh taubat. Kalau boleh awal lagi. Kalau kita buat dosa pada waktu malam, esok pagi, taubat segera. Tapi bukanlah galakkan untuk buat dosa. Selagi saya salah hurai lagi, orang salah faham pula. Dia kata tak apa, ustaz kata buat dosa dulu, lepas tu taubat. Buat dosa dulu. Jangan. Kerana kita tak tahu kita mati bila. Takut-takut bila kita buat dosa, mati atas dosa, na'udzubillahi min zalik. Itu merupakan satu perbuatan su'ul khatimah. Tapi bila manusia telah terbuat dosa dalam keadaan dia tak dapat kawal diri dia, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ini hadis ni bukan hadis nak suruh kita buat dosa lepas tu taubat. Hadis ni nak kata siapa buat dosa cepat-cepat taubat. Boleh faham? Dia ada dua konteks yang berbeza tu. Kadang-kadang orang salah faham konteks hadis suruh taubat. Nabi cerita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ada seorang perempuan jahat jadi pelacur, bagi anjing minum dan Allah Taala ampunkan dia.
Jangan kita faham, oh Nabi sebenarnya suruh kita jadi pelacur, lepas tu kita bagi hanya minum je lah untuk dapat pengampunan. No. Itu bukan konteks hadis tu. Konteks hadis tu nak bagi tahu Allah Ta'ala tetap menerima taubat orang yang berdosa besar selagi mana dia melakukan perkara yang baik, selagi mana dia bertaubat, Allah Ta'ala ampun. Kalau dia yang buat dosa besar pun Allah Ta'ala ampun, kenapa tidak kamu yang tak buat dosa besar? Pastinya Allah Ta'ala akan menerimanya jika cukup syarat dan rukunnya. Maka itu maksud hadis tu, bukan nak suruh kita buat dosa lepas tu taubat. No, bukan macam tu. Bukan nak galakkan dosa, no. Tetapi nak galakkan taubat setelah berdosa. Maka dalam hadis ni Nabi SAW memberikan galakan, memberikan penekanan kepada orang yang telah melakukan dosa untuk bertaubat segera mungkin. Dan Nabi bagi tahu Allah Ta'ala sentiasa bersedia menerima taubat hamba-Nya. Siapa yang buat dosa pada waktu siang, malam dia taubat, Allah Ta'ala terima kalau taubatnya cukup syarat. Siapa yang buat dosa pada waktu malam, esok pagi dia taubat, Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala bersedia menerima taubat hamba-Nya yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehinggalah apabila matahari terbit daripada barat. Bila matahari terbit daripada barat saja tuan-tuan, pintu taubat telah pun tertutup. Kenapa pintu taubat telah tertutup? Bila matahari naik daripada barat saja, ia menjadi bukti bahawasanya Islam agama yang benar apabila dalam ayat Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW terlalu banyak ayat Quran yang bercerita dan hadis yang bercerita satu hari nanti matahari akan terbit daripada barat. Matahari akan terbit daripada barat. Jadi apabila orang tengok apa yang berlaku pada waktu tu sama seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka orang mula nak terima Islam, orang mula nak jadi baik. Orang Islam yang jahat pun akan mula berfikir pada waktu tu taubat telah pun ditutup, maka tidak ada lagi ruang untuk orang bertaubat. Taubat sebelum daripada tu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bersegera melakukan melakukan taubat dengan segera supaya kita taubat kita diterima. Supaya taubat kita diterima. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok pada hadis yang berikutnya, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertaubat sebelum daripada matahari terbit daripada barat, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Maksudnya kalaulah kata seseorang tu dia banyak dosa, kemudian dia bertaubat sebelum daripada matahari naik, dan pada waktu tu Allah Ta'ala akan terima jika cukup syarat. Tapi jika dia bertaubat setelah dia nampak matahari terbit daripada barat, maka pada waktu tu tidak diterima lagi. Ya, tidak diterima lagi. Jadi pintu taubat telah pun ditutup. Sesiapa yang tidak beriman sebelum daripada itu, tidak lagi diterima selepas daripada benda tu kalau dia nak taubat. Jadi kalau sebelum tu dia tak taubat, selepas tu dah tak diterima lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua ulama berbeza pendapat. Ada yang kata siapa yang nampak peristiwa tu saja yang tidak diterima, lepas pada tu okey lagi. Tetapi kalau ikut tengok hadis ni, memang nampak ia kekal untuk semua orang yang hidup di zaman tu dan zaman selepas tu. Jadi maksudnya kalaulah kata seseorang itu dia tak Islam sebelum daripada terbit matahari daripada barat, kemudian dia nak masuk Islam lepas dia nampak peristiwa tu, tidak diterima. Walaupun dia nak masuk Islam tu setelah 2-3 tahun setelah matahari terbit daripada barat. Ya, jadi tidak juga diterima. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW
innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Maksudnya daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ni sahabat Nabi yang nama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni ialah anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anak daripada anak kepada Umar bin Al-Khattab. Yang mana Umar bin Al-Khattab ni kita tahulah yang merupakan di antara sahabat Nabi SAW yang rapat dengan Nabi. Manakala Abdullah bin Umar ni, Abdullah bin Umar ni dia merupakan anak kepada Umar yang agak muda tetapi mempunyai sumbangan yang besar kepada agama. Di antara sumbangan besar dia adalah dia meriwayatkan hadis yang banyak dan kuat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ni Abdullah bin Umar. Kan dulu saya pernah cerita satu hadis, satu kisah Mujahid ikut dia bermusafir, tiba-tiba sampai satu tempat dia melencong sikit, dia kona sikit. Sedangkan tidak ada ruang untuk dia kona pun, tak ada sebab untuk dia kona. Tapi bila dia kona tu sahabat anak murid dia terkejut lah. Anak murid dia terkejut. Jadi anak murid tanya, lima fa'alta dzalik? Kenapa dia kona tu? Dia kata, dulu aku tengok Nabi lalu kat sini. Dulu aku tengok Nabi lalu kat sini. Nabi kona kat sini. Zaman tu mungkin Nabi ni dia nak elak daripada kayu ke, nak elak daripada nak elak daripada kayu, nak elak daripada batu. Tapi waktu Ibn Umar lalu tu dah tak ada dah. Jadi dia kona juga kerana dia nak mengikut Nabi SAW dalam setiap perkara yang dia mampu ikut. Dan Ibn Umar ni merupakan di antara sahabat Nabi yang soleh, yang sangat berhati-hati dalam ibadat. Sehingga kan dia kata, dalam isu basuh muka, dia kata mata ni sebahagian daripada muka. So dia ambil wuduk, dia basuh mata. Dikatakan itu penyebab dia buta sehingga akhir hayat dia. Dia buta sebelum dia meninggal dunia. Jadi saya ingat, bukanlah kita disuruh tiru untuk basuh mata pula, bahaya mata kita, tapi nak kata dia ni satu orang yang sangat berhati-hati, satu orang yang sangat kuat mengikut sunnah Nabi SAW. Ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia kata Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selagi mana nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ni hadis yang hasan, hadis yang tidak sampai kepada tahap sahih, tetapi boleh diterima dalam bab ni. So dalam hadis yang lepas Nabi bagi tahu taubat ni ditutup bila matahari naik daripada barat. Bila matahari naik je daripada barat, siapa yang tak terima Islam, sesiapa yang tidak bertaubat, maka taubat itu tidak diterima, Islam tu tak diterima. Okey? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila manusia ni nyawa dah sampai ke kerongkong, waktu tu juga pintu taubat telah tertutup. Ini juga yang menjadikan Jibril alaihi salam memasukkan tanah lumpur ke dalam mulut Fir'aun ketika mana Fir'aun nak mengucap kalimah syahadah. Kita semua tahu Fir'aun ni tenggelam dalam air kan, lemas. Jadi bila dekat-dekat dia nak mati tu, dia nak ucapkan kalimah syahadah. Jibril ambil lumpur masukkan dalam mulut dia. Bukan kerana Jibril tak nak dia masuk Islam. Kalau Jibril tak nak dia masuk Islam, Allah Ta'ala tak nak dia masuk Islam, Allah Ta'ala tak hantar dia pergi, tak hantar Nabi Musa dan Harun untuk jumpa dia. Kalau Allah Ta'ala sendiri hantar Nabi Musa dan Harun untuk jumpa Fir'aun. Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala kata, wahai Musa dan Harun, kau pergilah jumpa Fir'aun. Fir'aun innahu tagha, kerana Fir'aun ni telah melampaui batas. Dia mengaku dia Tuhan, kau pergi dakwah kat dia. Faqula lahu qawlan layyina. Kau pergi cakap dengan Fir'aun ni cakap yang baik-baik. Cakap yang lembut-lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Cakap benda yang baik-baik. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ni boleh beringat dan dia boleh takut pada Tuhan. Okey.
Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, daripada ayat Quran ni membuktikan kepada kita bahawasanya Allah memang inginkan dan perintahkan Musa untuk berdakwah kepada Firaun supaya Firaun kembali kepada agama. Tapi apa sebab yang menyebabkan Firaun ni dia disumbatkan lumpur oleh Jibril pada masa tu? Kerana Firaun ni dia sebutkan perkataan syahadah itu semata-mata kerana apabila dia telah sampai pada tahap nyawa telah sampai ke kerongkong. Bila nyawa telah sampai ke kerongkong, tuan-tuan, maka pada masa tu siapa yang nak masuk Islam ke, siapa yang nak bertaubat ke, maka pada masa tu tidak lagi diterima. Sebab itu Jibril berusaha memasukkan lumpur di dalam mulut Firaun kerana dia mengucapkan kalimah syahadah untuk ketika mana dia telah dia telah hilang nyawa. Dia telah hilang nyawa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa pada waktu ni Allah Taala tutup pintu? Kenapa pada waktu ni Allah Taala tutup pintu taubat? Kerana pada waktu ni orang yang nak meninggal ni mungkin pada masa ni dia dah betul-betul tidak ada kepentingan, maka dia nak beriman. Sedangkan sebelum tu dah diberi peluang tapi dia tak mau. Ataupun mungkin pada waktu ni dia dah nampak dah tempat dia dekat neraka. Mungkin. Maka dia tak boleh terima benda ni. Ataupun dia tidak diterima lagi Islam dia pada waktu tu. Tidak diterima Islam dia pada waktu tu ataupun taubat dia pada waktu tu. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tutup pintu taubat. Jadi kadang-kadang kita menunggu benda yang jauh, iaitu benda yang belum tentu bila akan berlaku. Pintu taubat ditutup pada bila matahari naik terbit daripada barat. Tetapi kita kadang-kadang terlupa bahawasanya mungkin pintu taubat itu ditutup sebelum daripada matahari terbit pada barat lagi, iaitu apabila nyawa kita dah sampai ke kerongkong. Gharghar ni masuk ghargharah. Ghargharah ni bunyi nafas yang dah nazak waktu nak keluar. Okey. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu takut dua-dua peristiwa ni. Mungkin salah satunya lebih dekat daripada yang lain. Mungkin kita rasa macam alah jauh lagi kot. Matahari nak terbit pada barat jauh lagi, kan? Mungkin kita rasa jauh lagi. Tapi ada yang lebih dekat daripada itu. Apa dia? Mungkin nyawa kita Allah Taala akan ambil bila-bila masa saja. Jadi kita kena bersedia, kita kena berhati-hati supaya kita tak ditipu oleh syaitan dan iblis yang ditipu oleh syaitan iblis yang menyebabkan kita ditipu oleh menangguhkan usaha untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis-hadis yang kita bacakan ini merupakan petunjuk bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kepada hamba-Nya yang bertaubat kepadanya. Baik. Di sana Nabi SAW mengajarkan kepada kita di antara faedah-faedah kita beristighfar dan bertaubat. Walaupun dalam hadis disebutkan tentang bila kita bertaubat saja Allah Ta'ala akan ampun dosa kita jika cukup syarat. Okay? Jadi, apa lagi faedah lain yang kita boleh dapat dan capai apabila kita bertaubat? Kita tak nafi ya, siapa-siapa yang bertaubat Allah Ta'ala akan berikan keampunan. Sesiapa yang bertaubat Allah Ta'ala akan tukarkan dosanya menjadi pahala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang melakukan dosa itu Allah Ta'ala akan tukarkan segala dosa-dosa yang dibuat menjadi pahala. Para ulama berbahas dan berbincang, apakah maksudnya segala dosa ditukar menjadi pahala? Segala dosa yang ditukar menjadi pahala menurut sebahagian ulama ialah
seseorang yang bertaubat sebelum taubat hidupnya dipenuhi dengan amalan dosa, setelah taubat dia bertukar. Amalan yang dia buat dosa sebelum ini ditukar. Dia tak solat, tukar jadi dia dah solat. Dia tak suka bersedekah, tukar jadi bersedekah. Dia suka cakap bohong, tukar jadi cakap benar. Ada yang kata ini maksudnya. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan bahawasanya bila Allah menukarkan dosa menjadi pahala tu maksudnya betul-betul kantung dosa itu tukar jadi pahala. Dan sebahagian ulama mengatakan tidak mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkara itu berlaku di dalam kehidupan kita kerana Allah Taala ni Maha Pemurah. Jika Islam boleh mengampunkan dosa orang kafir yang belum Islam, kenapa tidak taubat boleh mengampunkan dosa orang yang sebelum bertaubat? Ini merupakan satu jaminan dan kita panggil apa? Promosi daripada agama untuk orang yang berdosa kembali kepada agama. Katalah satu orang tu dia tak solat bertahun-tahun, berpuluh tahun ataupun dia buat dosa berpuluh tahun. Dosa dia buat 30 tahun, 40 tahun dia berdosa. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, kalaulah kata dosa dia itu tak terampun dengan taubat ataupun dosanya masih kekal dengan taubat. Katalah umur dia waktu dia nak taubat tu umur dia 80 tahun. Katalah dosanya tu tak ditukar kepada pahala ataupun dosanya tu kekal macam tu, dia nak mati dah umur 80 tahun dah. Nak meninggal dah umur 80 tahun. Adakah ruang untuk dia lawan semula ataupun dapatkan semula ataupun banyakkan amal ibadat dia supaya dimasukkan ke dalam kantung pahala dia, sedangkan dosa dia buat berpuluh-puluh tahun, sedangkan mungkin umur dia hanya 1-2 tahun je lagi. Maka sebab itu ruang bertaubat ni Allah Ta'ala bagikan promosi kepada hamba. Kamu taubat kepada aku, semua dosa yang kamu buat sebelum ni aku tukar jadi pahala. Kalau kamu masuk Islam saja, semua amalan yang kamu buat sebelum ni aku tukar jadi pahala. Itu sebagai promosi untuk orang kembali kepada agama. Itu merupakan satu promosi, satu galakan supaya orang menjadi tertarik untuk bertaubat, tertarik untuk masuk Islam, supaya mereka tak putus asa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya kira tafsiran ini tidak jauh daripada logik dan tidak jauh daripada realiti. Kerana dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menggugurkan dosa yang dibuat sebelum daripada Islam. Kalau Islam juga menggugur, kalau dengan seorang kafir buat benda salah, buat benda dosa, syirik sebelum daripada dia masuk Islam pun, bila dia masuk Islam terampun, tukar jadi pahala. Apatah lagi kalau orang yang bertaubat yang memang dia telah ada iman sebelum daripada itu. Sebelum taubat tu dia ada iman. Jadi menunjukkan rahmat Allah sangat besar kepada orang yang melakukan taubat ni. Jadi bila taubat saja Allah Taala tukar jadi pahala. Semua dosa-dosa yang kita buat tu tukar jadi pahala. Cuma mungkin ada satu persoalan. Persoalan yang orang tanya saya bila saya sebut macam tu, sebenarnya bukan saya sebut, Allah Taala yang sebut. Saya pun tak tahu tentang benda ni melainkan hanya apabila Allah Taala bagi tahu. Allah Taala kata faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka itulah. Siapa dia mereka-mereka itu? Mereka-mereka itulah orang yang Allah Taala gantikan. Orang yang Allah Taala gantikan semua dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ganti ya. Allah Taala tukar. Allah Taala tukarkan semua dosa-dosa mereka menjadi pahala. Okey, siapa golongan ni? Allah Taala kata orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah Taala kata dia tukarlah. Dia tukar jadi pahala. Allah Taala kata illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang gantikan pahala dosa-dosa mereka menjadi pahala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila Allah Taala menukarkan semua dosa ni jadi pahala, ada soalan orang tanya. Dia kata kalau macam tu ustaz, apa beza orang yang melakukan pahala dengan dosa? Orang yang buat pahala daripada awal dia buat pahala, dia dapat pahala. Dia buat
katalah dia apa buat amalan dapat pahala. So dia dapat pahala. Bila dapat pahala, masuk dalam kantung kebaikan dia. Masuk dalam kebaikan dia. Ada yang kata, manakala orang yang buat dosa, dia relax buat dosa. Banyak kemungkaran dia buat, banyak maksiat dia buat, dia syok duk menikmati benda-benda haram, benda-benda dosa. Masuk kantung dosa dia, masuk kantung dosa. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila masuk kantung dosa saja, dia taubat. Bila taubat apa jadi pada dia? Bila taubat, Allah Ta'ala tukarkan dosa yang ada dalam kantung dosa dia tu, tukar menjadi pahala, masuk kantung pahala pula. Macam tak adil je Ustaz. Orang yang buat pahala daripada awal, punyalah penat, bangun qiyamul dan seumpamanya, bangun nak solat, bangun nak buat pahala, susah. Perlu struggle. Orang lain relax aja buat dosa, syok aja buat dosa. Kan? Maka nampak macam tak adil. Sebenarnya ada seorang ulama. Ada seorang ulama yang namanya Umar Sulaiman Al-Ashqar. Sebenarnya memang ada dua pandangan. Memang ada dua pandangan. Saya sebutkan dua pandangan. Jadi mungkin saya boleh sharekan kepada tuan-tuan dan puan sebelum saya nak huraikan masalah yang tadi tentang pandangan yang kata maksud Allah Taala tukarkan pahala, tukarkan dosa menjadi pahala setelah taubat. Tengok tuan-tuan mungkin boleh tengok dekat skrin ni, saya sharekan daripada tafsir Ibnu Katsir ketika dia menghuraikan ayat ni, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Pada menyatakan makna yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah gantikan dosa menjadi pahala, ada dua pandangan. Pandangan ulama ada dua. Pandangan pertama, mereka itu menukarkan amalan jahat menjadi amalan baik. Maksudnya kalau sebelum ni buat jahat, sekarang dah buat baik. Ini adalah pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas. Okey. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, okey, anna tilka sayyi'at al-madiyah tanqalibu bi nafsi taubat nasuh al-hasanat. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum daripada taubat, dengan taubat saja terus ditukar menjadi pahala. Terus ditukar dosa yang dibuat, bukannya amalannya yang tukar. Dosa tu ditukar jadi pahala. Okey. Maka dia kata fayanqalib wa ma dzalika illa li annahu kullama tadhakkar ma madha nadima wastarja' wastaghfar. Tidak berlaku perkara ini melainkan dia orang yang bertaubat ni, selagi mana dia teringat dosa yang pernah dia buat, dia akan menyesal dan dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia akan beristighfar. Setiap penyesalan terhadap dosa adalah ketaatan, dan itulah akan ditukar pahala dia. Okey? Sebab tu dia kata fayang qalibuzan ta'atan bihadzal i'tibar. Maka semua dosa akan bertukar menjadi ketaatan melihat kepada aspek ini. Pada hari kiamat nanti, walaupun dia akan tengok semua dosanya ditulis, tetapi ia tidak memberi mudarat kepada dia dan akan ditukar menjadi pahala setelah dia tengok ada dalam kantung dosa dia, tukar jadi pahala kerana taubat. Kama sabatat as-sunnah bidzalik. Seperti mana yang telah sabit dengan sunnah dalam perkara itu, yang inilah siyaqul hadis. Inilah yang ditunjukkan dalam hadis. Yang mana hadis ni Allah Taala bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, Allah Taala akan ambil orang yang terakhir untuk masuk dalam syurga. Allah Taala kata fa innalaka bikulli sayyi'atin hasanah. Untuk engkau bagi setiap kejahatan tu ada kebaikan. Allah Taala gantikan dia. So, mungkin ada yang bertanya, macam tak adil lah Ustaz. Macam tak adil lah Ustaz. Orang buat dosa pada awal, syok buat dosa, dengan taubat terus jadi pahala. Kita daripada awal lagi buat pahala, syok pun tidak. Orang beriman dia syok lah buat ibadat, tapi kadang-kadang kena struggle juga. Dia kata beban nak buat ibadat Ustaz, beban nak solat Ustaz banyak-banyak. Dia syok aja buat benda-benda, minum arak, main judi, relax-relax, taubat terus tukar jadi pahala. Kita apa? Tuan-tuan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan satu benda yang saya agak tertarik, dan tafsiran ini tepat sebenarnya. Dia kata mana nak sama orang yang buat dosa dengan taubat, dosa tukar jadi pahala, tak akan sama dengan orang yang buat pahala daripada awal. Kenapa tak sama? Kita dah baca hadis sebelum ni.
Orang yang buat pahala, berapa kali ganda dia punya gandaan pahala yang Tuhan bagi untuk satu amalan? At least 10 kali ganda. Siapa yang buat satu pahala, Tuhan bagi at least 10 kali ganda. Boleh jadi 700, boleh jadi lebih lagi. Jadi satu kebaikan, gandaan dia banyak. Orang yang buat dosa, dosa tak berganda, dosa satu. Satu dosa akan diberi, satu maksiat akan diberi satu dosa. Jadi kalau dia taubat daripada dosa dia, yang tu saya yang tukar, satu je tukar jadi. Kalau katalah dia ada satu dosa, dia taubat dengan satu dosa ni, so benda yang tak berganda tu saja yang ditukar jadi pahala. Sebaliknya orang yang buat dosa, orang yang buat pahala daripada awal, pahalanya akan berganda-ganda. Jadi ada beza di antara orang yang ditukar dosa menjadi pahala dengan orang yang buat pahala daripada awal. Tak akan sama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Adil, Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan amalan orang yang beramal untuknya. Jadi bila mana kita beramal, amalan kita tu akan digandakan berlipat-lipat kali ganda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ni merupakan faedah yang pertama. Iaitu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa, tukar dosa menjadi pahala dengan taubat nasuha. Kemudian Allah juga akan menjauhkan kita daripada azab. Jadi kalau orang tu dia bertaubat, Allah Ta'ala tak turunkan azab kepada kaum tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sesekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengazab orang-orang atau suatu kaum selagi mana kaum tersebut melakukan istighfar. Okey, selagi mana orang mukmin dalam tu beristighfar, Allah Taala tidak akan mengazab mereka atau menurunkan bala kepada mereka. Jadi sebab itu kalau kita dalam bila kena bencana, bila kena musibah seperti Covid ini, kita kena banyak istighfar kepada Allah. Moga-moga Allah Taala angkat cepat bala bencana yang Allah Taala bagi pada kita. Kerana Allah tidak akan memberi bala bencana kepada orang-orang yang sentiasa beristighfar kepada Dia. Kemudian yang ketiga, selain daripada diampunkan dosa, selain daripada pahala ditukar menjadi selain daripada dosa ditukar menjadi pahala, selain daripada dijauhkan daripada azab, daripada bencana, Allah juga akan memberikan rezeki, melapangkan rezeki. Mungkin tak jadi kaya, mungkin juga jadi kaya, mungkin juga tak jadi kaya, tetapi rezeki itu mencukupi. Rezeki itu mencukupi dengan istighfar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan di dalam Al-Quran dialog Nabi Nuh bersama dengan kaum dia. Yang mana kaum Nabi Nuh alaihi salam kita tahu merupakan di antara kaum yang pertama. Kaum yang pertama yang syirik di atas muka bumi ni. Yang mana sebelum tu tak ada lagi agama syirik. Maka kaum Nabi Nuh, orang yang kumpulan yang pertama melakukan syirik di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh dihantar sebagai rasul yang pertama kepada ahli bumi. Mungkin ada orang yang kata, kenapa dia rasul pertama Ustaz? Sebelum ni bukan ada Adam. Adam pun rasul juga. Menurut pendapat sebahagian ulama, Adam adalah Nabi, manakala Nuh adalah rasul yang pertama. Adam Nabi yang pertama. Adam tidak diutus kepada orang kafir. Adam diutus kepada orang-orang yang mukmin. Kerana masa zaman Nabi Adam tak ada lagi orang yang melakukan syirik. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan nanti di hari kiamat, kita akan berjumpa dengan Nabi-Nabi. Antaranya kita akan jumpa Adam untuk minta supaya Adam ni minta syafaat kepada Tuhan. Minta syafaat kepada Tuhan. Jadi bila kita minta syafaat kepada Nabi Adam kata, ni hadisnya dalam Bukhari. Nabi Adam kata, "I'tu Nuhan." Kamu pergilah jumpa dengan Nuh. Kenapa jumpa dengan Nuh? Fa innahu awwal rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Pergi jumpa dengan Nabi Nuh. Ya. Kerana dialah rasul yang pertama yang Allah Taala hantar kepada orang bumi. So kita kena betulkan pemahaman kita sebelum ni. Kita ingat Adam adalah rasul pertama, Adam nabi pertama, manakala Nuh adalah
Rasul yang pertama. Kenapa Nuh Rasul pertama? Kerana Rasul ni menurut pendapat yang saya pegang, pendapat yang rajih, yang saya peganglah, saya kaji setakat ni, Rasul dengan Nabi ni ada beza, walaupun kedua-duanya diberikan wahyu, tetapi Rasul Allah Ta'ala hantar kepada orang kafir untuk berdakwah supaya mereka kembali kepada iman, manakala Nabi ialah orang yang lelaki yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum yang beriman. Wallahu a'lam. Walaupun saya tahu ada khilaf dalam masalah ni, banyak khilaf. Ada yang kata Rasul ada kitab, Nabi tak ada kitab, pendapat ni kurang tepat. Ada yang kata Rasul ada syariat, Nabi tak ada syariat baru, ikut syariat Rasul sebelum dia. Ini pun pendapat kurang tepat. Tetapi pendapat yang tepat, Rasul ialah lelaki yang Allah Ta'ala berikan wahyu dan hantar kepada kaum yang telah kafir untuk mereka kembali kepada agama. Manakala Nabi ialah lelaki yang Allah Ta'ala beri wahyu untuk berdakwah kepada orang yang sedia Muslim, ataupun mengajar agama kepada orang yang memang mukmin, untuk bagaimana nak beribadat, tata cara dan seumpamanya. So Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan Nabi sebagai yang merupakan Rasul pertama yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum dia, Nabi Nuh sendiri bagi tahu tentang faedah istighfar. Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku mengatakan, iaitu Nabi Nuh kata, istaghfiru rabbakum, mintalah istighfar kepada Tuhanmu, minta ampun kepada Tuhanmu, kerana Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Tuhan akan hantar kepada kamu hujan yang tidak putus-putus, hujan yang turun bila kita memerlukan. Okey? Yursilis samaa 'alaikum midrara, bagi hujan, tak bagi kemarau yang merosakkan tumbuhan. Wa yumdidukum bi amwal, dengan istighfar itu Tuhan akan bagi harta, wa banin, dan anak-anak. Kalau siapa tak ada anak, susah nak dapat anak, kesempitan rezeki, banyakkan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Tuhan akan jadikan kebun-kebun kamu subur untuk kamu. Wa yaj'al lakum anhara, dan Tuhan akan berikan sungai-sungai yang mengalir, yang tidak kering untuk kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, istighfar ini kita kena selalukan. Taubat ini kita kena budayakan dalam hidup. Buat dosa taubat, buat dosa istighfar. Bila nak istighfar Ustaz? Istighfar di antara tempat yang mudah untuk kita buat ialah sewaktu lepas salat. Astaghfirullahalazim, 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 ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian sebelum memberi salam tu, kita juga boleh membaca istighfar. Sebelum bagi salam tu, kita baca istighfar. Allahumma inni zalamtu zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baik. Maksudnya kita baca dalam solat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam Sahih Bukhari, ya. Hadis ni dalam Sahih Bukhari, boleh baca sebelum bagi salam. Lepas baca tasyahud tu, sebelum bagi salam baca doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan kamu, wahai Tuhan. Faghfirli maghfiratan min indik. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku dengan pengampunan daripada Zat-Mu, wahai Tuhan. Warhamni, sayangilah aku, innaka antat tawwabur rahim. Kerana engkau sesungguhnya menerima, kerana engkau sesungguhnya maha pemaaf, maha penerima taubat, dan juga maha pengasih. Jadi ini di antara doa-doa yang istighfar yang Nabi ajar. Boleh juga selain daripada itu, Sayyidul Istighfar yang tuan-tuan biasa baca pada waktu pagi dan petang, ya. Sayyidul Istighfar. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Jadi saya tengok kalau ada soalan ke, kalau siapa-siapa nak tegur saya ke, ada silap di mana-mana, saya akan beritahu. Adakah surah Al-Mulk dibaca sebelum tidur untuk melindungi daripada azab kubur? Hadis ni ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Ada yang kata sanad dia terputus, ada yang kata sanad dia sahih. Saya dalam isu ni saya tidak begitu keras, boleh baca kerana ia termasuk dalam fadail amal. Ya. Baik. Ustaz, kalau tak baca doa iftitah pun boleh tak? Boleh. Kerana doa iftitah ni bukanlah wajib, ia sunnah. Jadi kalau baca dapat pahala, tak baca tak dapat apa-apa. Jadi bacalah elok. Ya? Saya ada pembantu dari Indonesia. Adakah saya bertanggungjawab atas bayaran zakat fitrah untuknya? Kalau dia ni dah balik, dia kena bayar untuk diri dia sendiri. Terutama bila dia ada gaji.
Kalau kita nak bayar untuk dia pun boleh, tapi kita kena bagi tahu dia untuk dapat keizinan dia, kerana zakat fitrah ni ibadat yang perlu niat. So dia kena tahulah. Sebab kita tak jaga tak jaga dia punya nafkah. Kita tak wajib bayar nafkah dia, so dia kena bayar sendiri. Kalau kita nak bayarkan, kena bagi tahu kat dia. Selepas solat fardu, sebelum solat rawatib, boleh tak kita buat urusan lain sebenarnya? Boleh, tak ada masalah. Selagi mana waktu tidak keluar, kita boleh buat solat rawatib. Ini ada soalan daripada Azizul. Ni Azizul Awang ni Azizul Hasni yang naik basikal. Saya ingat saya jumpa dia dekat Melbourne. Moga-moga sihat insya-Allah Azizul. Terus kayu basikal laju-laju. Baik. Soalan Azizul, saya ada satu soalan mengenai gerak jari telunjuk ketika tasyahud. Gerak macam ni ya. Okey. Adakah itu tuntutan? Dalam hadis memang ada disebut tentang gerak jari ni. Dalam beberapa riwayat Wa'il bin Hujur, sebahagian anak murid dia menyebutkan Nabi ni yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerakkan jarinya sambil berdoa dengannya. Maka sebab itu mazhab Maliki dia kata goyang. Cuma mazhab Maliki ada khilaf sikit. Ada yang kata goyang macam ni ke atas bawah, ada yang kata kiri kanan. Mazhab Maliki pakai. Manakala majoriti ulama tak pakai. Mereka kata tak digerakkan jari itu. Kenapa? Kerana lafaz yang menggerakkan jari itu hanya datang daripada perawi yang tidak begitu kuat ingatan dia berbanding perawi kuat yang lain. So dia hanya seorang-seorang. Zaidah bin Qudamah ni dia okey, tapi dia tak sekuat perawi-perawi yang lain. Bila dia meriwayatkan daripada jalur Wa'il bin Hujur tu, maka sebab itu kalau saya lah, secara peribadinya saya cenderung kepada pendapat majoriti ulama tidak digerakkan, hanya statik saja begitu. So sama ada kita letak macam ni tangan kita, ataupun kita begini ataupun begini. So tiga-tiga itu menepati sunnah insya-Allah. Solat sunat yang mana Nabi tidak pernah tinggalkan di antara dalam hadis yang disebut adalah solat sunat sebelum subuh, iaitu solat sunat qabliyah subuh dan witir. Jarang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Cuma ulama berbeza pendapat antara witir dengan solat qabliyah subuh ni mana afdal lagi. Sebagai ulama kata qabliyah subuh, kerana Nabi kata raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. So itu bagus sangatlah tu. Mazhab Syafi'i dia kata witir lebih afdal daripada solat sunat sebelum subuh. Kerana witir ada ulama kata wajib. Hanafi kata witir ni wajib. Maka bagi saya kalau boleh buat dua-dua, buat dua-dua. Okey, adakah tarawih juga dikira qiyam? Ya, Nabi sebut dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala akan diampunkan dosa yang telah lalu. So, qiyam Ramadan merangkumi juga salat tarawih. Bahkan salat tarawih ni pun perkataan tarawih itu tidak begitu glamour di zaman awal. Zaman Nabi tak ada lagi tarawih dijadikan sebagai istilah. Sebaliknya glamour dengan nama qiyam Ramadan. Sepertiga akhir malam tu adalah waktu di mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia untuk menerima taubat orang yang bertaubat, untuk menerima istighfar orang yang minta ampun kepada Tuhan dan untuk mengabulkan doa orang-orang yang minta kepada dia. Ya, yang tu waktu-waktu yang mustajab. Tetapi ia tidak menafikan selepas Isyak adalah waktu untuk kita melakukan qiyamul lail. Cuma ulama berbeza pendapat tentang tahajud. Adakah tahajud ni kena tidur dulu ataupun boleh terus lepas Isyak? Yang ni khilaf. Sebahagian ulama kata kena tidur dulu. Sebahagian ulama kata tak perlu tidur dulu. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana maksud tahajud tu sendiri. Ada yang kata maksud tahajud tidur dulu. Bangun waktu malam setelah tidur. Itu perkataan tahajud tu literal meaning dia adalah terjaga setelah tidur kemudian solat. Ada yang kata tak. Selagi mana kita salat lepas Isyak, itu dikira tahajud. Bagi saya mudah saja. Nak namakan dia tahajud ke, nak namakan dia qiyamul lail ke, yang penting menghidupkan malam Ramadan sangat-sangat dituntut. Tidur dulu ke tak tidur dulu ke tak apa. Siapa yang tidur dulu, nak bangun,
dan dia yakin dia boleh bangun, silakan. Siapa yang kata kalau saya tidur ustaz, bukan kata tahajud, memang tak kejut-kejut. Ha? Bukan kata tahajud ni yang tak kejut-kejut, maksud tak bangun-bangun. Tak apa ni solat apa ni tarawih dulu sebelum tidur. Kerana kita bimbang rasa tak buat. Ha? Baik. Waalaikumsalam. Soalan saya hari ini, bolehkah kita membaca doa-doa dari Quran di dalam sujud akhir solat kita? Sebab ada pendapat mengatakan tidak dibenarkan membaca ayat Al-Quran semasa bersujud. Soalan kedua, bolehkah kita menukar atau menambah pada doa-doa dari Al-Quran ketika membaca di dalam solat ataupun di luar solat? Ya. Baik. Ya tuan-tuan. Ada call pula, dia bising sikit. Okey. Memang dalam hadis Ali bin Abi Talib, Nabi SAW melarang kita melarang kita untuk membaca Al-Quran ketika mana kita sedang berada dalam keadaan sujud. Manakala, okey, jika kita bersujud, bukankah Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid? Okey. Perkara yang paling keadaan yang paling dekat kita bersama dengan Tuhan ni waktu kita bersujud. Maka fa'aksirud doa. Banyakkan doa. Banyakkan doa. Jadi bila kita nak doa lah ambil daripada Quran lah, di antara doa yang terbaik ni doa Quran lah, kan? Jadi kalau kita doa dalam sujud dengan doa yang ada dalam Quran, contohnya macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan? Boleh ke tak boleh? Dalam isu ni saya melihat tidak ada masalah kerana yang dilarang tu kita membaca dengan tujuan membaca. Sebaliknya, kalau kita membaca bukan dengan tujuan untuk membaca Quran, sebaliknya membaca doa, maka ia tidak menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahawa kita tidak boleh sebut astagfirullahalazim, cuma boleh sebut astagfirullah. Tidak ada masalah. Astagfirullah pun okey, astagfirullahalazim pun okey. Kerana al-azim tu pun nama Allah juga, yang Maha Agung. Tidak ada masalah kerana dia bab doa. Dia tidak begitu rigid. Bab doa ni kita boleh tambah, boleh ubah dan seumpamanya. Ya. Baik. Sebab itu orang pernah bertanya kepada Ibn Bas, kalau tak silap saya, macam mana kita nak beristighfar? Bolehkah kita beristighfar dengan astagfirullah saja ataupun kita boleh tambah astagfirullahalazim? Ibn Bas ni tuan-tuan kenal ke? Dia merupakan mufti kerajaan Arab Saudi sebelum daripada mufti sekarang ni. Okey, jadi Ibn Bas pun hari tanya, macam mana kita nak beristighfar? Adakah cara istighfar ni mesti dengan cara astagfirullah saja ataupun astagfirullahalazim? Ibn Bas kata tak ada masalah, istighfar itu disuruh, ya. Istighfar itu disuruh. Jadi macam mana nak cara nak istighfar? Sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lepas memberi salam. Okey? Ataupun dia nak sebut astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun tak ada masalah. Tak ada masalah kerana itu juga termasuk di dalam istighfar yang umum, suruhan yang umum yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada kita. Okey? Baik. Okey, sekejap ya. Saya nak carikan kepada tuan-tuan yang tuan-tuan dan puan ya.
saya tak jumpa. Tak apa, nanti kalau saya jumpa saya beritahu. Baik, tak ada masalah untuk tambah astaghfirullahalazim pun boleh, astaghfirullah saja boleh, Allahumma ighfirli pun boleh, kemudian astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Tapi yang ada isu sikit kalau dia lepas solat lah. Kalau secara umum tu apa-apa pun tak apa lafaznya, selagi mana kita minta ampun pada Tuhan. Tapi yang kalau lepas solat tu, kalau lepas solat kan, lepas bagi salam, assalamualaikum kan, astagfirullah ke tak tu, astagfirullahalazim. Yang ni ada khilaf sikit, ada yang kata kekal dengan astagfirullah kerana ada perawi bernama Auza'i. Dalam hadis Nabi perawi kata Nabi ini beristighfar 3 kali lepas solat. 3 kali lepas solat Nabi istighfar. Auza'i kata lafaznya astagfirullah. Itu pemahaman perawi lah. Tapi kalau ikut lafaz hadis, umumlah istighfar. Nabi istighfar 3 kali. Macam mana cara istighfar? Tengok dalam hadis ada lafaz astaghfirullahalazim, ada lafaz astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, ada lafaz yang astagfirullah. So ada pilihan. Kalau kita nak buat astagfirullah saja pun, ada perawi hadis bernama Auza'i yang menggalakkan perkara itu. Tapi kalau bukan lepas solat, terpulang kita nak sebut macam mana pun, selagi mana ada lafaz minta ampun pada Tuhan. Okey. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Mengenai tertib wuduk. Misalnya kalau saya terlupa untuk basuh kedua lengan, terus saya basuh dahi. Bolehkah saya basuh lengan kembali lepas itu teruskan dengan wuduk, atau haruskah saya buat wuduk dari awal? Ulama berbeza pendapat tentang hukum tertib di dalam wuduk. Sebahagian ulama kata wuduk tak perlu tertib. Manakala majoriti ulama kata tertib ni wajib kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wuduk tu secara tertib. Basuh muka dulu, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Kalau tak perlu tertib, dah tentu Allah Taala kata basuh muka, basuh tangan, basuh kaki dan sapu kepala. Bila Allah selitkan 3 anggota basuh tu, Tuhan selit tengah-tengah sapu kepala, lepas tu berbasuh kaki, menunjukkan tertib tu dituntut. Dituntut. Dan Nabi tidak pernah mengambil wuduk melainkan dengan tertib. Jadi pendapat yang tepat, tertib adalah wajib dalam wuduk. Tertib ni wajib dalam wuduk. Jadi kalau kita basuh muka, lepas tu kita lupa basuh lengan, kita tu sapu kepala. Sapu kepala tu tak sah. Kenapa sapu kepala tak sah? Sapu kepala ni sah bila lepas tangan sempurna basuh. Kalau tangan tak sempurna basuh, belum sampai time untuk sapu kepala. Dia macam kita solat sebelum waktu. Sah ke? Solat sebelum waktu tak sah. Sama sapu kepala, sebelum basuh lengan bagi sempurna, waktu basuh kepala belum masuk, kita dah basuh kepala. Kita dah sapu kepala. Dan apa kita perlu buat? Tak perlu daripada mula. Kita hanya perlu basuh tangan saja. Basuh tangan sampai ke siku sempurna, dan baru sapu kepala. Tak perlu basuh muka balik. Kerana basuh muka tadi dah sah dah. Basuh muka dah sah. Salat sunat hadiah. Saya tidak pernah mendengarnya. Saya pernah bertanya kepada guru saya, Abdul Malik Saadi, salat sunat hadiah ni. Dia mengatakan tidak ada salat sunat hadiah ni. Kita doalah kepada orang yang meninggal dunia tu ya. Minum bekas air tuan guru. Saya ada terjumpa klip video budaya ini di YouTube baru-baru ini. Rasanya di Yaman. Dalam isu ni tuan-tuan, minum bekas minum guru, minum lebihan minum guru ni semua ni, dia termasuk kalau dia minum tu sengaja minum kerana dia tak nak membazir dan seumpamanya, tak apa. Katalah saya tengok anak saya minum tak habis, saya ambil air tu saya minum. Tu tak ada masalah. Kerana air ni orang mukmin ni tak najis. Innal mu'min la yanjus. Orang mukmin tak najis. Tapi dia ada satu bab lagi. Minum kerana menganggap ia ada berkat. Minum lebihan orang saleh kerana menganggap ada berkat. Dalam isu ni ada 2 pendapat. Selagi mana keberkatan tu bukan datang daripada Nabi. Kalau air minum Nabi, air liur Nabi, air wuduk Nabi, yang ni ada berkat. Sebab tu sahabat berebut ambil. Rambut Nabi pun ada berkat. Sebab tu sahabat berebut ambil. Tapi selain daripada Nabi, ada 2 pendapat. Boleh tak kita ambil berkat daripada orang saleh selain daripada Nabi? Sebagian ulama kata boleh. So dia orang ikut pendapat tu lah. Kerana dia orang kias dengan Nabi. Kalau Nabi pun ada berkat, orang yang ikut Nabi pun takkan tak ada berkat langsung. So dia orang kata ada berkat. Tapi pendapat yang saya pegang, keberkatan ni, mengambil berkat ni hanya untuk Nabi SAW sahaja. Kerana tidak ada bukti yang menunjukkan sahabat berebut-rebut ambil air bekas minuman Abu Bakar ataupun Umar sedangkan mereka orang saleh. Kecuali pada perkara yang
Dalil bagi tahu boleh ambil berkat daripada mereka. Contoh, kita bila ada anak baru lahir, Islam suruh, Nabi suruh, Nabi galakkan kita untuk tahnik. Apa itu tahnik? Belah mulut. Belah mulut cari orang soleh. Untuk apa cari orang soleh? Bila orang soleh ni dia akan kunyahkan tamar, masukkan tamar yang hancur dalam mulut dia bagi dekat mulut anak. Ini adalah satu konsep mengambil berkat daripada orang soleh. Yang ni oleh kerana ada hadis kita buat. Kalau tak ada hadis kita tak perlu buatlah. Okey? Itu pendapat saya lah. Tapi kalau kita nampak orang tu buat kerana dia bertaklid kepada pendapat yang mengambil berkat, yang membenarkan orang mengambil berkat daripada orang soleh, kita tak bantah lah. Cuma kita tak setuju saja. Waalaikumsalam. Untuk zakat harta, adakah kita perlu untuk memberinya dengan tangan kita sendiri atau boleh memberinya kepada badan-badan zakat? Dia ada dua pilihan. Cuma di Malaysia ni, sebenarnya kalau ikut hukum boleh bagi sendiri, bagi pada asnaf terus pun boleh, bagi pada pejabat zakat pun boleh. Cuma di Malaysia ni dia paksa untuk bagi pada pejabat zakat. Ada undang-undang. Jadi saya tak boleh kempen untuk bagi sendiri. Undang-undang kata kena bayar dekat kerajaan. Dan ada pelepasan cukai lagi kat Malaysia ni. Sebab tu dia orang bayar kat pejabat zakat. Okey. Terima kasih banyak. Saya nak kena buka puasa. Nak kena tolong isteri masak kerana saya adalah calon suami misali.